Ana Jamba. Objektif video ini adalah untuk membincangkan kepentingan tingkah laku etika dalam pengendalian sampel dan data pesakit semasa wabak kolera. Wabak kolera di Kuching berlaku disebabkan pencemaran air oleh Vibrio cholerae, menyebabkan peningkatan kes jangkitan usus. Kolera merebak dengan cepat dan memerlukan tindakan segera serta prosedur makmal yang tepat. Tingkah laku etika penting untuk menjaga keselamatan pesakit, kerahsiaan maklumat dan ketepatan diagnosis makmal. Penyebab penyakit Vibrio cholerae, bakteria gram-negatif berbentuk rod bergerak dengan flagella, menghasilkan toksin kolera yang menyebabkan ciri birit berair. Penyebaran adalah melalui makanan atau air tercemar. Gejala kolera adalah ciri birit berair banyak, muntah dan dehidrasi teruk. Jika tidak dirawat, boleh menyebabkan renjatan, kegagalan organ dan kematian. Langkah-langkah diagnosis Vibrio cholera. Yang pertama, pemeriksaan klinikal, tanda-tanda seperti ciri birit, muntah, dan dehidrasi. Yang kedua, pengambilan sampel daripada feses. Yang ketiga, perwarnaan gram, yaitu bakteria berbentuk rod dan gram negatif. Yang keempat, ujian biokimia, yaitu ujian oksidasi adalah positif. Penggunaan pakaian keselamatan makmal amat penting semasa pengambilan dan pemprosesan sampel pesakit seperti memakai lab coat, mask muka, sarung tangan dan memakai kasut yang bertutup. Proses pengumpulan feses daripada pesakit. Ini adalah contoh penyimpanan sampel yang betul. Vibrio cholera adalah bakteria gram-negatif berbentuk rod. Sampel ditanam di atas medium khas seperti agar TCBS. Koloni Vibrio cholera biasanya berwarna kuning pada TCBS kerana ia menampai skukrosa. Pathogenesis Vibrio cholerae. Yang pertama, masuk ke badan seperti melalui makanan atau air tercemar. Yang kedua, kolonisasi usus kecil seperti melekat pada dinding usus guna pilih khas iaitu TCP. Yang ketiga, hasilkan toksin kolera iaitu CT, seperti toksin ini masuk ke sel usus. Yang keempat, tingkatkan CAMP iaitu ganggu keseimbangan ion sebabkan kehilangan air dan elektrolit. Yang kelima, ciri birit teruk, najis seperti air basuhan beras boleh membawa kepada dehidrasi. Yang keenam, menyerang tisu hanya berfungsi melalui toksin, bukan serangan langsung. Dilema etika dalam kes ini. Yang pertama, pengendalian atau pelabelan sampel yang salah. Yang kedua, pendedahan data pesakit atau keputusan ujian tanpa kebenaran. Yang ketiga, penyimpanan sampel yang tidak betul menyebabkan ketepatan keputusan terjejas. Contohnya seperti kes ini. Semasa saya menjalani latihan, saya menyaksikan beberapa isu etika. Yang pertama, seorang staf tersilap melabelkan dua sampel menyebabkan keputusan tertukar. Yang kedua, seorang lagi membincangkan keputusan ujian pesakit di kantin secara terbuka. Ketiga, sampel tidak disimpan dalam suhu sejuk yang betul dan menyebabkan kerosakan. Keempat, ada yang berkongsi gambar keputusan makmal di media sosial walaupun tanpa nama pesakit. Semua tindakan ini menjejaskan kerahsiaan, keselamatan dan kepercayaan pesakit. Aplikasi prinsip etika. Yang pertama, prinsip bioetika yang telah dilanggar seperti kerahsiaan, iaitu maklumat pesakit atau keputusan ujian didedahkan tanpa kebenaran kepada pihak ketiga atau melalui media sosial. Ini melanggar hak pesakit terhadap privasi dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, tidak membahayakan seperti sampel disimpan secara tidak betul atau dilabel dengan salah menyebabkan keputusan ujian tidak tepat yang boleh membawa kepada diagnosis atau rawatan yang salah. Seterusnya, membahayakan kesihatan pesakit dan orang awam. Yang ketiga, yaitu kebaikan seperti tindakan seperti tidak mengikut prosedur penyimpanan yang betul atau mendedahkan data pesakit menjejaskan usaha untuk memberikan rawatan terbaik dan bertanggungjawab.
yaitu menekankan pentingnya pengendalian dan penyimpanan sampel yang betul untuk keselamatan dan ketepatan diagnostik. Yang kedua, garis panduan etika penyelidikan Kementerian Kesehatan Malaysia, yaitu menekankan prinsip kerahasiaan data pesakit dan keperluan mendapatkan persetujuan termaklum sebelum menggunakan maklumat pesakit untuk sebarang tujuan. Cadangan pelaksanaan prinsip etika secara betul seperti kerahasiaan, iaitu elakkan berkongsi sebarang data pesakit di media sosial atau perbualan umum. Gunakan sistem barcode untuk identiti pesakit dalam penyimpanan dan analisis. Pastikan akses data hanya kepada staf yang berwibawa dan diberi kuasa. Yang kedua, tidak membahayakan dan kebaikan. Label setiap sampel dengan jelas dan tepat menggunakan sistem standar. Simpan sampel dalam suhu dan keadaan yang ditetapkan. Lakukan latihan berkala kepada staf tentang etika dan prosedur keselamatan. Sebagai pelajar, jika saya berada dalam situasi sama, saya akan segera melaporkan kesilapan kepada penyelia makmal. Saya juga akan menegur rakan kerja secara sopan jika melanggar etika. Saya akan mencadangkan sesi peringatan tentang SOP serta latihan etika. Sebagai pelajar, saya akan membaca kod etika, meminta tunjuk ajar dan sentiasa mematuhi SOP. Saya percaya integriti bermula daripada diri sendiri dan perlu dijadikan budaya kerja dalam makmal.